Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izrin Fahmi bin Ismail akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Ini adalah tokoh yang saya ambil iaitu Abdullah Munshi dan Asmah Haji Omar. Biodata Abdullah Munshi. Abdullah Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi ialah seorang penulis kelahiran Melaka. Beliau dikenali sebagai bapa sastera moden. Kejayaan beliau dalam bidang penulisan bermula apabila seorang mubaligh bernama Alfred Knott menggalakkan beliau untuk menulis sebuah autobiografi selepas membaca kisah pelayaran Abdullah di sepanjang pantai timur Tanah Melayu. Antara karya-karya penting milik beliau adalah Hikayat Abdullah dan kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan. Biodata Asmah Haji Omar. Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar ialah pakar Nahwu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Lahir pada 5 Mac 1940 di Jitra dari sebuah keluarga yang berpendidikan tinggi. Pendidikan awal dan menengahnya bermula di Kedah. Beliau meneruskan pengajiannya di Universitas Indonesia dan memperolehi sarjana muda dan sarjana sastera. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajiannya hingga mendapat ijazah kedoktoran dari University of London dalam bidang General Linguistics. Pada tahun 2000, beliau menerima anugerah gelaran Doktor Pensuratan dari Universiti Malaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Terdapat beberapa peranan Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Antaranya ialah penulisan dan penerbitan. Abdullah Munshi menghasilkan karya-karya yang memperkenalkan bahasa Melayu dalam pelbagai jen, termasuk prosa, puisi dan autobiografi. Karya-karyanya seperti Hikayat Abdullah menjadi salah satu rujukan penting dalam sastera Melayu. Yang kedua, pendidikan. Sebagai seorang pendidik, Abdullah Munshi menekankan kepentingan pendidikan dalam bahasa Melayu. Beliau mendirikan sekolah dan mengajar bahasa Melayu kepada generasi muda untuk membantu memperluaskan penggunaan bahasa tersebut. Seterusnya yang ketiga iaitu promosi bahasa Melayu. Melalui karya dan pengajaran beliau, Abdullah Munshi mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Beliau berusaha menunjukkan bahawa bahasa Melayu setaraf dengan bahasa lain dalam konteks kebudayaan dan intelektual. Yang terakhir, pengaruh sosial dan budaya. Abdullah Munshi juga berperanan dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang kepentingan bahasa dan budaya Melayu. Hal ini dapat membantu membina identiti nasional yang lebih kukuh. Baik, ini adalah peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pakar bahasa dan sastera. Asmah Haji Omar dikenali sebagai ahli linguistik dan sastrawan yang banyak menyumbang kepada kajian bahasa Melayu. Beliau telah menghasilkan pelbagai kajian dan penulisan yang memperkayakan pemahaman tentang bahasa Melayu dari segi tata bahasa, semantik dan penggunaannya. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang pendidik, Asmah Haji Omar berperanan dalam mengajar dan melatih generasi baru dalam bidang bahasa dan sastera. Beliau banyak memberi inspirasi kepada pelajar dan guru dalam memperkasakan penggunaan bahasa Melayu. Baik, seterusnya yang ketiga iaitu penggerak pembaharuan. Asmah Haji Omar aktif dalam pelbagai organisasi yang mempromosikan bahasa Melayu. Sebagai contoh, beliau ialah anggota dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Usahanya dalam merumuskan dan memperbaharui istilah dalam bahasa Melayu membantu meningkatkan ketepatan dan kejelasan dalam penggunaan bahasa. Yang terakhir iaitu penulisan dan penerbitan. Beliau menghasilkan banyak karya, termasuk buku, artikel dan kertas kerja yang membahas pelbagai aspek bahasa dan sastera Melayu. Karya-karya ini menjadi rujukan penting dalam bidang linguistik dan pendidikan bahasa. Baiklah, kita pergi kepada pemikiran Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Abdullah Munshi telah menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Beliau bukan sekadar memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu tersebut melalui karya kesusasteraan. Malahan, beliau menyedari betapa pentingnya buku Nahwu bahasa tersebut. Baginya, Nahwu sesebuah bahasa bukanlah dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Hal ini lebih nyata apabila Nahwu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu, dan tujuan membuat kajian tersebut bukanlah berdasarkan kajian ilmiah melainkan kerana kepentingan tertentu. Beliau melihat bahawa Nahwu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing itu hanyalah merupakan pengubahsuaian Nahwu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa Melayu.
beliau menegaskan betapa pentingnya bahasa Melayu dipelajari oleh orang Melayu. Beliau berminat mempelajari dan mendalami bahasa Melayu. Beliau juga memperjelas betapa ruginya orang Melayu kerana tidak mahu mempelajari bahasa Melayu iaitu bahasa mereka sendiri. Baiklah, kita pergi pula kepada pemikiran Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran tentang susul jalur sejarah bahasa Melayu. Asma Haji Omar 2008 menyatakan susul galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Ensiklopedia ini memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologinya. Yang kedua, pengetahuan. Asma Haji Omar 1976 dapat mengesankan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zakbar tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti keutamaan ucapan di atas tulisan, iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan, huruf sebagai lambang untuk bunyi dan hubungan antara fikiran dengan mekanisme bahasa. Baiklah, yang terakhir iaitu pemikiran tentang wacana. Menurut pandangan Asma Haji Omar 2006, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosioretorik dan bahasa. Dengan itu, pembahagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik dalam golongan penulisan deskriptif tidak tepat. Baik, yang terakhir, kita pergi kepada banding beza peranan tokoh. Baiklah, persamaan. Yang pertama, sumbangan kepada bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini berperanan penting dalam memartabatkan dan memperkembangkan bahasa Melayu. Yang kedua, pendidikan. Mereka berdua aktif dalam bidang pendidikan dengan Abdullah Munshi sebagai pendidik awal dan Asma Haji Omar sebagai pakar linguistik dan pendidik moden. Yang terakhir, iaitu pengaruh dalam sastera dan linguistik. Abdullah Munshi dalam sastera, sementara Asmah dalam linguistik. Tetapi, kedua-duanya memberikan impak yang besar kepada cara bahasa Melayu difahami dan digunakan. Perbezaan. Yang pertama, gaya penulisan. Abdullah Munshi, gaya penulisannya cenderung naratif, menggambarkan pengalaman peribadi dan budaya Melayu dengan cara yang puitis dan menarik. Asma Haji Omar pula, gaya penulisannya lebih formal dan akademik, menekankan analisis dan penyelidikan yang sistematik mengenai bahasa dan linguistik. Yang kedua, tema karya. Abdullah Munshi, tema karyanya sering melibatkan kehidupan seharian, tradisi dan nilai-nilai masyarakat Melayu. Manakala, Asma Haji Omar pula, karya beliau lebih menumpukan pada teori linguistik, perkembangan bahasa dan isu-isu bahasa dalam konteks sosial dan pendidikan. Baiklah, ini pula ialah banding beza pemikiran tokoh. Persamaan. Yang pertama, kepentingan sastera. Kedua-duanya menganggap sastera sebagai alat untuk mendidik dan mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, tema sosial. Karya mereka sering menampilkan isu-isu sosial yang relevan dengan masyarakat Melayu pada zaman masing-masing. Yang terakhir, pengaruh budaya. Kedua-duanya terpengaruh oleh budaya dan tradisi Melayu walaupun dengan cara yang berbeza. Perbezaan. Yang pertama, sumbangan kepada pendidikan. Asma Haji Omar memberikan sumbangan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa serta pengembangan kurikulum yang sesuai untuk bahasa Melayu di institusi pendidikan. Abdullah Munshi menyumbang kepada pendidikan dengan cara memperkenalkan bahan bacaan yang menarik dan bermakna dalam bahasa Melayu serta mempromosikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan. Pandangan tentang bahasa. Asma Haji Omar memahami bahasa sebagai alat komunikasi dan pemikiran yang perlu diperkukuh dan dikembangkan untuk memenuhi keperluan masyarakat moden. Abdullah Munshi melihat bahasa sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara dan dipertahankan serta sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai dan identiti bangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.